الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini diberikan keizinan pada bulanan ataupun setiap bulan minggu yang pertama untuk kita sama-sama mengikuti dan membahas ataupun melanjutkan lagi apa yang terseri dan apa yang terbaki dalam siri-siri pertemuan kita yang telah lepas. Semoga-moga dengan itu memberi manfaat kepada kita dan juga kepada akhirat kita. Allah Ta'ala jadikan sebagai habuan, pahala, hasanah yang boleh membawa bekal ataupun boleh menjadikan ia bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mati dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah dan alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, saya kasih sekalian. Dalam pertemuan kita yang telah lepas, kita telah membicarakan mengenai dengan dosa. Apa dia dosa telah pun kita bicara. Kemudian nama-nama dosa yang tersebut dan tersimpul dalam Al-Quran yang sekurang-kurangnya, kata tuan pengarang kitab kita ini, ada 8 kalimah. Maka daripada 8 kalimah ini, 4 daripadanya adalah kalimah yang famous. Dan begitulah seterusnya kalimah-kalimah yang lain yang membawa makna dosa. Tetapi dalam bahasa kita hanya ada satu kalimah tu je lah, dosa tu je. Tak ada dia punya apa perkataan yang seerti dengan dia. Kemudian kita masuk pada bahagian berikutnya, aqsam, yakni bahagian-bahagian dosa. Maka Syekh Usamah Naim Mustafa dalam kitabnya ini 125 sebab untuk mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala dan daripada dosa yang kita lakukan ataupun maksiat yang kita lakukan. Maka dia bahagikan bahagian dosa ini kepada 4. Yang pertama telah pun kita sentuh dan ambil, yang kedua begitu juga, yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat kita telah masuk dah separuh, tetapi tak apalah, kita ambil seketika untuk kita nak faham sebagai laluan, iaitu dosa yang dinisbahkan ataupun yang berkaitan dengan haiwan, tetapi haiwan ini bukan haiwan buas. Kalau dosa yang ketiga, bahagian dosa yang ketiga itu adalah berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan binatang buas. Maka yang keempat ini berkaitan dengan binatang juga, tetapi binatang yang bukan jenis buas. Seperti lembu, kambing, kerbau, atau yang binatang-binatang yang seperti itu. Iaitu apa dia? Apabila seseorang itu menyerupai pada perbuatannya ataupun tingkah lakunya seperti perbuatan binatang yang kita sebut tadi tu. Dalam meniru kejahatan binatang tersebut. Bukan kita kata dalam bentuk rupa bentuk dia, bukan. Kita manusia-manusialah. Manusia tidak sama dengan haiwan. Tetapi salahnya di sini, dosanya di sini ialah apabila dia meniru kejahatan-kejahatan ataupun PL perbuatan yang biasanya ghaliknya itu dibuat oleh
binatang-binatang seperti yang tersebut itu. Contoh apa dia? Seperti bersungguh-sungguh ia menunaikan nafsu ataupun syahwat perutnya, yakni nafsu perutnya, sehingga rasa nak makan, cari makan, sampai tertinggal benda-benda yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasnya. Nah, semayang ini tuan-tuan, dia bukannya ikut mood, dia bukan ikut kita. Nah, waktu kita kosong kita boleh semayang, waktu kita tak sibuk kita semayang, waktu kita tak sibuk kita tak semayang. Dia tak boleh begitu. Maka dengan itu, ada pun haiwan tadi Allah Ta'ala tidak syarakkan ke atas dia, sebab itu dia tidak dipanggil dengan mukallaf. Nah, mukallaf itu adalah kita, manusia. Apa mukallaf? Orang yang diberati ke atasnya itu hukum hakam ataupun yang berkaitan dengan ilmu syarak. Nah, benda yang halal, apa dia halal? Benda yang haram, apa dia haram? Benda yang harus, benda yang makruh, benda yang sunat. 5 hukum itu. Maka di segi binatang ataupun di segi haiwan, benda itu tak ada ke atas dia. Tak ada, dia harus. Nah, sebab tu dia halal belaka. Nah, dia tak ada yang haram, dia halal belaka. Padi orang pun halal, itu orang pun dia halal, dia tak kisah, dia halal belaka bagi dia. Yang tidak halalnya kita. Maka kesalahan kita itu ialah meniru perbuatan mereka. Meniru perbuatan haiwan tadi. Seperti mana? Seperti bersungguh-sungguh seseorang itu dalam menunaikan ataupun menunaikan, kita kata, kehendak perutnya. Dengan tidak menghiraukan mana yang baik, mana yang tidak baik, benda yang halal, mana yang haram. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut dalam 2 surah, 2 ayat yang berbeza. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Wahai rasul-rasul, hendaklah kamu makan daripada sumber yang baik. Sumber yang baik. Nah, maka Allah Ta'ala menyuruh kita orang mukmin juga sama seperti Allah Ta'ala menyuruh para rasul. Kerana apa? Kerana kita dengan mereka itu sama. Mereka manusia, kita manusia. Berarti apa yang ada insani, insani ataupun insaniyah itu ada. Kita dengan mereka, apa dia? Iaitu sifat kemanusiaan. Kita manusia tidur, walaupun dia rasul, dia tidur juga. Kita makan, dia manusia, sifat kemanusiaan itu apa dia? Makan. Dia ada juga. Maka yang membezakan kita ialah kita tidak mendapat wahyu, dia mendapat wahyu. Tu yang membezakan. Hak lain tu, kerana dia tu nama dah manusia, maka sifat kemanusiaan itu pasti ada kepada dia. Maka Allah Ta'ala menyuruh para rasul supaya makan benda-benda yang baik. Maka samalah Allah Ta'ala menyuruh kita orang mukmin juga makan benda-benda yang baik, seperti mana Allah Ta'ala menyuruh para rasul. Ya ayyuhallazina amanu kulu minat tayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, maka makanlah kamu daripada sumber ataupun daripada benda-benda yang baik. Maka disebut di sini dia kata qada syahwatil batni, iaitu bersungguh-sungguh dalam memenuhi keperluan kehendak perutnya. Maka tuan-tuan dan puan, kalau kita kaji dan kita tengok, tuan-tuan nak tengok lebih lanjut lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, tuan-tuan tengoklah bagaimana cara nak menjaga perut, menjaga maidah, jaga perut. Dan pada hari ini, kalau kita tanya doktor-doktor pakar, mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang doktor pakar, mungkin dia boleh sahkan bahawasanya kebanyakan daripada penyakit itu berpunca daripada perut. Daripada mana perut itu? Daripada makanan. Nah, sehingga Nabi menyebut apa? Nabi kata mana-mana kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh nabatat,
yang tumbuhlah daging tadi hasil daripada makanan ataupun sumber yang haram, maka Nabi kata fannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih utama baginya bagi daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Maka tuan-tuan, itu kalau kita kata makanan yang hasil daripada benda yang haram. Kita naik lagi satu tangga, sekiranya makanan itu benda yang halal ataupun makanan itu halal, tetapi kita makan terlalu banyak, maka ianya juga disebut dalam agama kita, disebut oleh guru-guru kita, alim ulama kita, jatuh kepada haram juga. Jatuh kepada haram. Kerana apa? Nabi SAW sebut bahawa perut kita ini dia terbagi kepada tiga. Maknanya 1/3 daripadanya untuk makan dan minum dan pernapasan. Lebih-lebih lagi bila dikaji oleh para doktor bahawasanya hasil daripada makan banyak itu menyebabkan seseorang itu cepat sakit yang ada kaitannya dengan perut dan sebagainya. Maka lagilah. Maka tuan-tuan nak sebut di sini, walaupun makanan itu daripada sumber yang baik, yang halal, tetapi makan banyak pun tidak dibenarkan oleh agama kita. Tak dibenarkan oleh agama kita. Sebaliknya makan sedikit itulah yang terbaik. Maka Nabi kita SAW tidak pernah kenyang dalam makanannya. Itu Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah kenyang. Kita ni kalau sekala kita kenyang, okeylah tu. Kita cuba ajar sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita amal sungguh, bukan kata sekali-sekala ya dah, kita amal sungguh dengan makan sikit, tuan-tuan, kita dapat rasa terus. Automatik kita dapat rasa bagaimana perubahan diri kita. Kalau saya kata sebagaimana yang saya kata ini, kalau saya syarah panjang pun rasanya payah memberi kesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, melainkan tuan-tuan dan puan-puan buat sendiri. Tengok bagaimana. Dan ulama kita mencela dalam kitab-kitab mereka, termasuk dalam kitab Syekh Abdul Qadir tadi pun menyebut orang yang makan banyak ini mewarisi penyakit-penyakit, menupulkan akal dan ingatan, menguatkan nafsu, dan sebagainya. Itu adalah mudarat daripada makan banyak. Maka sebaliknya, kalau kita makan sikit, kalau makan banyak tadi menupulkan ingatan, memudahkan lupa, maka ianya menjadi sebaliknya. Kita tengok ulama-ulama dahulu, mereka tidak makan banyak. Kerana apa? Kerana mereka nak jaga beramal dengan hadis. Kerana beramal dengan hadis Nabi itu ataupun dengan agama itu menyebabkan mereka itu dapat bahagian di dunia, lebih-lebih lagi bahan akhirat. Apa dia bahagian dunia? Mereka selamat daripada penyakit-penyakit tertentu yang berpunca daripada makan banyak. Maka tuan-tuan, cuba. Kalau kita tidak cuba, kita tidak tahu. Pepatah syair Arab kata apa? Dia kata man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tidak rasa, maka dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Maka cubalah. Cuba kita kurangkan makanan kita. Tambahnya nasi dan sebagainya, kita kurangkan. Baru kita dapat rasa apa yang disebut oleh tuan pengarang kita, lebih-lebih lagi dalam hadis-hadis Nabi yang berkaitan dan larangan mengenai dengan makan banyak. Wal faraji, dan juga bersungguh-sungguh dalam menunaikan apa dia? Kehendak al-faraj, kemaluan. Maka tuan-tuan boleh tengok juga dalam kitab Syekh Abdul Qadir ini, Penawar Bagi Hati, dalam tajuknya menjaga kemaluan ataupun faraj. Sehingga Nabi menyebut bahawa mata itu berzina, tangan juga berzina. Maka
dibuktikan semua itu adalah dengan kemaluan. Nah, mata berzina bila dia melihat kepada benda-benda ataupun perempuan ajnabiyah. Begitulah perempuan juga berzina apabila dia melihat kepada ajnabi, orang yang sah nikah dengan dia. Telinga juga berzina bila dia mendengar perkataan-perkataan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan telinga yang datang daripada orang yang sah nikah dengan dia. Nah, tangan juga berzina bila menyentuh, memegang aurat ataupun sesuatu benda, sama ada orang yang sah nikah dengan dia ajnabi tadi. Maka ketika itu tangan juga berzina. Maka kemaluanlah yang menjadi alamat yang sebesar-besarnya benda tadi itu berzina. Tu. Maka oleh yang demikian, kita tak boleh nak ikut, kita tak boleh nak tiru, dan kita tak boleh nak ikutlah cara-cara yang dibuat oleh setengah daripada haiwan ataupun binatang yang kita sebutkan ini. Nah, kemudian hasil daripada makan banyak juga, dengan kita memenuhi makan perut kita ataupun dengan makan banyak tadi, dia bersamaan dengannya adalah menguatkan syahwat ataupun kemaluan, dan hasil daripadanya inilah lahirnya zina. Zina. Tuan-tuan dan puan-puan, agama kita menjaga keturunan ini sehingga diletak dalam hadis Nabi SAW 5 perkara kita diminta menjaga dia. 5 benda yang kita diminta supaya menjaganya. Agama, maruah, harta, dan juga nasab. Nasab keturunan. Sebab itu cuba tuan-tuan jumpa dengan juru nikah di masjid tuan-tuan ni, cuba tanya dia, ada beza tak bila seseorang perempuan itu datang untuk nak mengambil tanda tangan sokongan dia dengan orang laki-laki yang datang untuk nak mengambil sokongan dia? Maka jawapannya tak, tidak sama. Laki-laki mudah sedikit. Laki-laki boleh telefon, boleh datang, bawa borang, dan kita tengok borang nama semua siap penuh, okey, kita terus tanda tangan dan kita cop, okey. Tetapi ada pun perempuan, dia tidak semudah itu. Perempuan dia kena datang dengan walinya. Walinya tak ada. Daripada mana ustaz tahu? Tuan-tuan, saya merupakan juru nikah masjid saya. Jadi saya tahulah. Bila dia datang, kita tanya mana wali? Wali tak ada, duduk di rumah. Kita kata tak boleh, kena datang dengan wali, kena tanda tangan depan kita. Begitu ke? Okey, tak apa, selesai. Ada orangnya wali tak ada. Wali tak ada, kita kata tak boleh. Tak boleh, saya tak boleh cop, saya tak boleh sokong kerana wali tak ada. Wali duduk di mana? Australia, telefon mari. Saya ni gini. Tak apa, buat isi borang itu semua, barulah boleh mari jumpa kita. Tu susah perempuan. Kemudian bila walinya ada, tanda tangan cukup lengkap, kita minta, kalau Selangor, kita minta mesti ada surat nikah ayah dia ataupun mak dia, salah seorang. Kena ada. Sama ada surat mak dia ataupun ayah dia. Kalau tak ada, kena pergi pohon, pergi majlis agama, pohon, dan boleh jadi kena masuk mahkamah. Mahkamah akan buat satu surat dan sebagainya, barulah boleh diberikan kepada pihak majlis, dan pihak majlis akan keluarkan, barulah kita boleh bagi. Nak sebut apa? Nak sebutnya orang perempuan nak kahwin tu susah. Kenapa? Kerana nak jaga nasab. Sebab dia yang melahirkan. Dia melahirkan anak. Maka anak itu keluar daripada jalan mana? Maka jalan yang sebenar. Okey, barulah boleh anak itu diletakkan kepada ayahnya.
Tetapi ada juga yang terlanjur bila dah bertunang, nah, dia ingatkan bila bertunang tu dah dapat lesen dah. Nah, tak lagi, maka jadilah sesuatu benda. Bila kita tahu, maka anak itu tak boleh dibankan kepada ayahnya. Walaupun dia menikah selepas daripada itu. Nah, tu semua itu adalah nak jaga Islam kita, nak jaga keturunan. Keturunan. Kerana keturunan ini membawa kepada apa dia? Kita kata ke hujung dunia lah. Anak kita, cucu kita, cicit siapa ke dunia. Ini pun anak dia, cucu siapa ke dunia. Tetapi bila silap, di segi ayahnya silap ataupun anaknya silap, dia tipu, maka dengan itu anak dia, cucu dia, cicit dia, kalau perempuan lagi masalah. Lagi masalah. Kita takut jatuh kepada bermula daripada ayahnya, anaknya merupakan daripada ayahnya melaku benda-benda yang tertentu menyebabkan dia tak boleh, nikahnya tidak sah, maka menyebabkan dapat anak. Maka anak tu kita nak letak anak macam mana? Anak dia pun tak tahu apa benda. Dia pun nikahkan pula anak dia. Maka berapa kali dah tu? Terus. Allahu Akbar. Itulah sebabnya kata tua pengarang kitab kita ini, daripada itulah, berpunca daripada itulah terkeluarnya ataupun lahirnya zina. Maka Nabi SAW meminta dalam hadisnya supaya kita jaga nasab, jaga keturunan. Gitu. Kemudian wasiraqah, mencuri. Ayam, itik, dia tidak cara hak siapa dia pun. Lembu kubah pun sama juga, dia tengok hak orang, dia tak tahu hak siapa dia pergi makan je. Maka kita manusia pun tiba-tiba buat sedemikian juga perangai kita. Maka kita berdosa dalam bahagian dosa yang keempat. Wa aklu malil yatama, begitu juga dengan makan harta anak-anak yatim. Memakan harta-harta anak yatim. Maka kalau kita tengok kepada sini, kalau tengok kepada sini, kita tak boleh makan langsung lah harta anak yatim. Tak boleh makan lah. Sebab dia sebut dah sini, makan harta-harta anak yatim. Lalu kita kata, oh beratlah kita ada bela anak yatim seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Dia pun kebetulan mak ayah dia meninggal muda, dan dapatlah kita kata insurans apa benda ke, ataupun memang harta itu ayah dia tu seorang yang kaya, mak dia seorang yang kaya. Lalu kita ni orang yang susah, tak boleh nak makan, susahlah kita. Maka kita kembali kepada ayat Al-Quran, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Hatu tak boleh makan secara zulman, secara zalim. Bagaimana secara zalim? Kita ambil satu contoh. Maknanya kita ada duit, kita bela anak yatim. Lepas tu anak yatim tu pula kebetulan ayah dia orang kaya. Maka kita duduk guna duit dia je makan. Beli beras duit dia, ikan duit dia, semua benda duit dia. Dalam duit dia itu, dalam makanan kita beli untuk dia itu, kita makan lebih daripada dia makan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Adapun kalau sekiranya kita beri makan kepada mereka sekadar yang kita kata wakil ataupun semasanya, itu sudah baik dah. Dan kita ambil duit daripada itu tak mengapa. Sebab itu Bapa Ismail sepanjang hafizahullah, apabila turunnya ayat ini, ayatnya alladzina ya'kuluna amwalal yatama ini, maka sahabat-sahabat tu pakat duduk menengung semua. Pusing, takut apa? Sebab dia kata kita pun duduk bela anak yatim juga. Maka kita takkan nak masak dua kali. Takkan beras kita nak beli dua bekas. Ni beras dia, ni beras kita, ni ikan dia, ni ikan kita. Bila masak ikan kita, masak ikan dia. Tu ikan dia. Maka
Pergi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, itulah tadi tu. Makan yang tak dibenarkan di secara zalim. Kita ambil 100% hak dia. Duit kita simpan. Nah, hal tu tak boleh. Adapun kita kata makan yang sesuai, makan yang tidak dikira pada tahap zalim, maka tak ada masalah apa. Takkan kita nak masuk dua periuk, ni periuk dia, ni periuk kita dah. Maka pandai-pandai tuan-tuan, tengok kepada urus, tengok kepada wakil kita lah, macam mana yang dikirakan stabil, tidak mengambil harta mereka. Ini orang yang dikatakan tidak makan harta anak yatim itu secara zalim. Sebab kita pun susah juga. Maka dia pula adik-beradik ramai. Dia pun ada duit. Maka tak mengapa kita mengambil sekadar keperluan untuk dia. Gitu. Wal bukhl. Bakhil. Kita ni panggil bakhil tak? Bahasa Arabnya bukhl. Bakhilnya tu orangnya. Al-bakhil maknanya orangnya. Kita panggil bakhil lah. Dalam cerita Piramli tu apa dia? Lebay kedekut. Haji Bakhil bin Lebay kedekut. Haji Bakhil bin Lebay kedekut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bakhil satu cerita. Satu lagi nama dia syuh. Dalam Al-Quran saya tak ingat dah, dalam juzuk yang ke bawah-bawah ni dah Allah Ta'ala sebut wa man yuqa syuhha. Itu perkataan syuhha. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bakhil, syuh. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, dua-dua kalimah ini membawa makna kedekut belaka. Satu lagi, orang yang bakhil ataupun orang yang kedekut ini, dia dikinayahkan, disindirkan dengan takajering. Takajering. Orang tu takajering. Apa takajering? Kedekut. Saya pun tak tahu kenapa diambil takajering itu sebagai kinayah kepada kedekut. Kenapa tidak diletak taka petai, taka betik, taka durian? Tapi diletak taka jering. Saya pun tidak tahu. Boleh jadi kerana pulah-pulah dia itu menyebabkan payah. Bila dapat dalam poket dia, payah nak keluar. Boleh jadi kot tu pun, wallahu a'lam, boleh jadi. Tapi ala kulihannya itu dipanggil dengan istilah dalam bahasa kita. Taka jering, susah, kedekut. Tapi di antara bakhil dengan syuh ini, syuh lebih teruk lagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa man yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang dielokkan daripada diri dia itu sifat syuh, maka orang ini faulaika humul muflihun, mereka ini duduk dalam golongan orang yang bahagia. Maka saya ingat kata tok guru saya, almarhum tuan guru saya, dia kata apa beza di antara syuh dengan bukhl? Apa beza? Macam fakir dengan miskin. Fakir dengan miskin ada beza. Nabi dengan Rasul ada beza. Zakat dengan sedekah ada beza. Maka syuh dengan bakhil pun ada juga. Apa dia syuh? Apa dia bakhil? Bakhil ini orang yang kedekut, tetapi kalau sekiranya keperluan itu untuk dirinya, dia beli dan dia belanja. Kalau untuk diri dia tu, katakanlah dia nak makan, nafsu dia kata, oi, orang kata mi celuk ni sedap lah. Mungkin kat sini tak ada mi celuk pun lah. Kalau ikut sebelum Fatah Timur, soholah mi celuk ni. Sedap mi celuk. Baik, dia pergi kat kedai, tanya, berapa mi celuk ni? RM3.50. Bolehlah makan lah. Dia makan lah untuk diri dia. Tapi kalau bini dia WhatsApp, abang duduk mana tu? Awal-awal lagi dia tak bagi tahu dia duduk kat mana. Sebab dia takut bini dia suruh beli. Ataupun anak dia suruh beli.
dan sebagainya. Untuk diri dia, dia makan, dia beli dan dia belanja, maka ini dipanggil dengan bakhil. Bakhil. Syuh ni teruk lagi. Bawah lagi pada tu. Untuk diri dia pun dia tak beli. Orang kata sedapnya mi celuk ni. Nah, dia pun pergi kat mana kedai? Orang kedai sana. Pergi tanya kedai tu, berapa mi celuk ni? Oh, RM3.50. Weh, mahalnya RM3.50. Biarlah, tak payah makan. Sedangkan duit dia ada puluh-puluh ribu dalam bank. Tu dia panggil syuh. Beza. Sedikit perbezaan di antara syuh dan al-bukhl. Maka kita kalau boleh jangan duduk dua sifat ni. Kita orang mukmin jangan duduk dalam dengan dua sifat ni, kerana dua-dua sifat ini pun bukan menggambarkan ataupun bukan menjadi sifat orang yang mukmin. Orang mukmin dia tidak kerekuk. Dan selain daripadanya, daripada sifat-sifat ataupun daripada perangai-perangai yang kita kata yang ada pada diri haiwan tersebut, selain daripada itu kita kiaslah. Maka sesiapa yang berbuat sedemikian, maka orang ini berdosalah ia dalam bahagian dosa yang keempat. Habis bahagian dosa, kemudian terakhir sekali kata tuan pengarang kitab kita ini, jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Lalu dia kata anwa'ul ma'asi wa dzunub. Kalau tadi aqsam, ini anwa'. Jenis-jenis dosa. Dosa itu ada dua, sebagaimana yang kita tahu lah. Wa'lam aidan anna dzunuba wal ma'asiya tanqasimu ila naw'aini. Dia kata ketahui olehmu bahawasanya dosa-dosa itu dan juga maksiat-maksiat itu terbahagilah ia kepada dua. Maka sebagaimana yang kita tahu, dosa itu ada dosa dua jenis dosa. Yang pertama disebut dengan al-kabair. Al-kabair kita panggil dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini Nabi rakulkan dalam satu hadis. Saya terlupa pula nak ambil hadis tersebut lain kalilah insya-Allah. Iaitu dosa-dosa yang pertama sekali, dosa yang paling besar. Tak ada dosa yang paling besar selain daripada syirik. Itu dosa paling besar. Dosa besar tu. Sehingga Allah Ta'ala sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan bagi mereka yang syirik kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala sedia mengampunkan kepada mereka yang buat salah, buat dosa tadi yang selain daripadanya, yakni selain daripada syirik. Sebab tu orang yang mati, siapa-siapa yang mati, dia ada dosa besar ataupun ada dosa, bila dia ditimbang, maka tiba-tiba dosanya itu terlebih daripada pahalanya, maka ulama kata orang ini Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka untuk beberapa ketika. Sebab apa? Nak membereskan, nak menghabiskan baki dosanya. Bila siap, okey, maka dia akan dibawa masuk balik ke syurga dengan ada alamat di dahinya. Adapun orang yang mati dalam keadaan syirik, orang ini kalau tengok kepada janji Allah Ta'ala tadi, ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala tak akan ampun orang ini. Maka syirik tu tuan-tuan dan puan-puan, nak letak syirik tu pula macam mana? Situ masalah sikit nak letak syirik. Maka syirik yang kita tahu, kita sembah selain daripada Allah Ta'ala, tu memang confirm lah. Macam orang kafir Quraisy tu, musyriki tu. Kan dia duduk letak di keliling Kaabah tu ada berapa? Ada 360 dah. Maka dia duduk sembah hak tu. Maka itu confirm. Selain daripada itu, selain daripada itu, adakah syirik boleh berlaku? Hak ni masalahnya.
Maka ulama kita kata ada juga berlaku syirik pada harta, syirik pada rupa paras, syirik pada jawatan, syirik pada kekayaan, kebun, kecantikan dan juga ilmu. Ada juga. Kata almarhum tuan guru saya, dia kata Tuhan-Tuhan ni apa? Bila kita kata syirik, bermakna kita telah menduakan Tuhan. Itu kita makna syirik dah. Mendua ataupun menyamakan Tuhan dengan sesuatu benda. Maka tidak disebut dengan jelas benda itu apa dia. Menyama, setara, meletakkan sama sesuatu benda. Sesuatu benda itu apa dia? Maka ulama tafsir dah. Tadi saya sebut tadi dah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maka dia kata boleh berlaku juga syirik sedemikian. Boleh berlaku selain daripada hak kita duduk sujud apa semua tu. Tuan-tuan pernah dengar cerita Basisa kan? Pernah dengar tak? Cerita Basisa, seorang yang abid. Seorang yang abid, orang yang banyak beribadat. Sehingga doanya Allah Ta'ala mustajab. Doa dia. Maka bila orang sakit, orang mari jumpa dengan dia, dia buat air tawar, minum, okey. Ni okey, ni okey. Sehinggalah anak raja kan, anak raja sakit. Kata di penasihat, dia kata baiklah pergi berjumpa dengan Abid Basisa. Kerana apa? Dia orang yang hebat, doanya mustajab. Tapi dipermainkan oleh syaitan. Main sehinggalah dia itu berzina, kemudian dia bunuh. Maka bila diketahui oleh raja, maka diambil dan diikat tangan dia. Ikat tangan dia. Maka ketika itu syaitan datang. Wahai Basisa, dia kata semua yang engkau alami itu adalah daripada kerja aku. Akulah yang buat. Allah. Sekarang ini tak ada orang yang boleh menyelamatkan kamu melainkan aku. Maka kalau kamu nak suruh aku selamat, sujud kepada aku. Allah Ta'ala, ulama-ulama Ibnu Katsir, kata silap saya Ibnu Katsir dan ulama tafsir lain lagi mentafsirkan ataupun menghikayatkan cerita ini, walaupun cerita ini cerita kita kata Israiliyat yang tak boleh kita kata benar dan tak boleh kita kata tipu. Tapi tengoklah, kalau ada sokongan daripada hadis dan ayat yang lain, maka kita boleh terima. Tapi kalau ada bercanggah dengan nas, maka tak boleh terima. Maka ketika itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin pun ada. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dahsyat kita ya. Allahu Akbar. Itu setakat itu dululah tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lain kali. Apa yang baik pasti daripada Allah Ta'ala, yang tidak betul berkelemahan terkasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع نفس لا تشبع عبد لا يسمع ونعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربعة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.